bila ada keramaian je di tempat Namrud ni, Nabi Ibrahim pecahkan berhala. Bila pecahkan berhala, kemudian Namrud ni dia tanya kepada rakyat dia, kamu siapa yang tahu siapa yang memecahkan berhala? Jadi ada yang kata, yang aku tahu Ibrahim ni tak hadir. Jadi dia lah, dah dia duk bawa agama baru. Kemudian panggil Nabi Ibrahim. Bila panggil Nabi Ibrahim, kemudian ditanya pada Nabi Ibrahim, kenapa kamu pecahkan berhala? Kenapa kamu pecahkan berhala? Dia kata, bukan aku yang pecahkan berhala. Kenapa tanya aku kenapa aku pecahkan berhala? Kamu tengoklah kapak berada di tangan siapa. Sebab Nabi Ibrahim ni, dia pecahkan berhala, dia letak kapak tu dekat tangan berhala paling besar, kan? Dekat tangan berhala paling besar. Kenapa tanya aku? Tanya berhala tu, tengok kapak ada kat siapa. Jadi tuan-tuan, Namrud berfedak, berhala ni mana boleh bergerak? Mana boleh bergerak? Tak mungkin dia yang pecahkan. Jadi kalau tak boleh bergerak, kamu sembah buat apa? Dah tahu tak boleh bergerak, pergi sembah. Jadi tuan-tuan, puas dan mas sekalian, dia ajaran-ajaran yang sesat ni, kita pun heran macam manalah orang boleh ikut. Tu hak sembah patung dekat Batu Cave, kemudian hak tokong-tokong semua, ada di kalangan profesor. Profesor kita, takkan tak boleh fikir hak patung hak ni baik. Dia bukan boleh bagi manfaat, bukan boleh bagi mudarat, tapi kenapa boleh ikut? Kita rasa pelik. Sebab tu orang tanya, ustaz, kenapa orang ikut ayah pin ni? Hak profesional pun ada ayah pin. Padahal tuan-tuan tengok ayah pin tu, kan, muka dia tu macam tak lulus darjah 6 je. Serius. Tapi ada orang boleh ikut. Ni peranan syaitan, tuan-tuan. Peranan syaitan ni, kan? Benda hak buruk ni ada je syaitan bagi cantik. Ada je syaitan bagi cantik. Maka tuan-tuan, puas dan mas sekalian, sebab tu kalau kita tengok, kan, dalam bab ni, Namrud dia kata aku boleh menghidupkan dan mematikan. Dia panggil, suruh bawa 2 orang, kan? Kemudian seorang ni dia bunuh, seorang lagi dia biar. Dia kata, kamu tengok, yang aku bunuh ni aku mematikan dia, yang aku biar hidup ni akulah yang menghidupkannya. Tuan-tuan, dikut tu pula dah. Kemudian Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku yang telah menaikkan matahari daripada timur ke barat. Kalau kamu hebat sangat, bawa daripada barat ke timur. Ketika itu Namrud sudah pun terdiam. Maka itulah sejarah Nabi Ibrahim AS. Beliau bertegas dengan perbuatan syirik, namun dalam masa yang sama beliau sampaikan dakwah kepada masyarakat. Baik, kemudian seterusnya ayat yang keempat lagi, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Maksudnya, wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah kami bertawakal, hanya Engkaulah tempat kami mengadu, dan pada Engkau jualah tempat kami kembali. Tuan, Nabi Ibrahim yang berhadapan dengan Namrud ni, Allah ajar doa apa? Ya Allah, hanya kepada Engkaulah tempat kami mengadu, dan kepada Engkaulah kami bertawakal, hanya kepada Engkaulah kami mengadu, dan hanya kepada Engkau jualah tempat kami kembali. So ini doa, yang doa ni sepatutnya kita doa dan kita laksanakan. Berhadapan dengan kuasa besar, Namrud ni mempunyai kuasa yang sangat besar, mempunyai tentera yang ramai, tetapi Nabi Ibrahim doa macam mana? Hanya kepada Allah bertawakal, kan? Hanya kepada Allah mengadu. Sebab besar macam mana pun dia tidak mampu memberi manfaat dan tak mampu memberi mudarat melainkan izin Allah. Dan hebat tak hebat tawakal Nabi Ibrahim ni, tuan-tuan? Hebat tak hebat tawakal Nabi Ibrahim ni? Kalau kita tengok, Nabi Ibrahim telah meletakkan
anak dia dan isterinya Hajar di padang pasir yang kontang. Nabi Ibrahim ni nak dapat anak Nabi Ismail ni tuan-tuan, lama. Orang yang lama nak dapat anak ni, kahwin lama kemudian baru dapat anak, biasanya kalau dia dapat, sayang sungguh. Tuan-tuan tengok orang yang kahwin lama kan, 10 tahun, 20 tahun kahwin kan, tak dapat anak, tiba-tiba 20 tahun kahwin, Allah bagi anak, sayang sungguh. Dia layan anak dia macam layan cucu. Sayang sungguh kan, sayang sungguh kan. Tuan-tuan puas dan mas sekalian, jadi kawan saya baru ni, dia kuasa Allah lah tuan-tuan. Umur dia saya ingat 47, isteri dia 45, umur dia 46, isteri dia sama ada 46 ataupun 45. Kahwin 19 tahun dah, tak dapat anak. Kemudian sehari tu, isteri dia orang dah memang tak tahulah, dah tak nampak dah jalan. Isteri pun 45 dah, 46 dah kan. Satu hari tu isteri dia angkat tong gas, rasa sakit perut. Dia tu sakit perut kan, nak pergi check kat klinik. Dia tu sakit kali ni rasa pelik pula, rasa macam menendang-nendang kan. Sebab menendang-nendang biasanya angin lah. Cek klinik, mengandung 6 bulan dah. 6 bulan dah dia tak sedar. Sebab dah kahwin 19 tahun dah tak dapat anak. Berubat ni jangan cerita kan. Itu kuasa Allah. Dia orang macam ni kalau dapat anak, Allah sayang sungguh. So Nabi Ibrahim AS lama kahwin ni baru dapat anak. Sayang ni, kemudian Allah perintahkan pula dah dapat anak sayang ni, letak padang pasir yang kontang, yang tak ada orang, yang tak ada air. Tuan-tuan, secara logiknya Nabi Ibrahim boleh komplain kepada Allah. Logiknya, ikut logik akal, boleh kan? Ya Allah, kenapa kau suruh aku letak isteri dan anak aku di tengah padang pasir? Kenapa tak suruh letak di tempat ada orang, ada air? Nabi Ibrahim boleh komplain, tapi Nabi Ibrahim tidak komplain. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Isteri dia Hajar pun tak komplain, sebab tahu itu arahan Allah. Bila Allah yang suruh, confirm ada kebaikan. Bila Allah suruh, confirm ada kebaikan. Betul-betul. Bila dah berlalu masa, kemudian jumpa pula Nabi Ismail kan. Nabi Ismail pun dah besar dah sikit, dah lama tak jumpa. Bila jumpa, Allah wahyukan pada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Dah lah sayang, lama tak dapat anak, kemudian berpisah lama, jumpa pula, dah besar sikit dah, Allah suruh sembelih pula. Cabaran, ujian pada Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan puas dan sekalian, Allah beri wahyu melalui mimpi. Ini mimpi para nabi. Dia tak sama mimpi kita. Tuan-tuan, mimpi Nabi ni wahyu. Kita mimpi tuan-tuan macam-macam. Pernah jadi Ultraman, Undertaker 8 kali dah kalah dengan kita. Dalam mimpi tuan. Dalam mimpi kan. Itu mimpi kita. Dia tak sama. Dan mimpi para ulama yang benar-benar ulama yang pegang dengan apa yang Allah suruh ni pun, itu adalah antara cabang kenabian berdasarkan hadis. Tuan-tuan, semasa Mesir perang dengan Israel dulu kan, Mesir ni tuan-tuan nak hampir kalah lah. Lalu seorang ulama dia mimpi, dia kata kalau nak kalahkan tentera Israel, Mesir perlu pancarkan air ke satu tempat tu kan, sebab rupa-rupanya di bawah tu Israel dah buat kubu dah kan. Jadi bila dipancar air laut ke satu kawasan tu, habis semua yang di bawah kubu tu. Tuan-tuan puas dan sekalian, ini mimpi ulama. So ulama ni tak sama dengan kita kan. Pandangan mereka tak sama dengan pandangan kita
Jadi tuan-tuan, belajar hormat ulama. Belajar hormat ulama. Kita tuan-tuan ada nampak apa ini ulama politik. So jangan biadab. Kalau kita tengok dalam surah Al-Mujadalah, Allah telah mengangkat darjat ulama. Allah dah angkat darjat ulama. So kita belajar menghormati para ulama. Jangan ada istilah ulama politik ke apa. Nabi jadi pemimpin negara. Adakah Nabi ulama politik? Nabi mentadbir negara. Adakah Nabi politik atau ulama politik? Jadi tuan-tuan puan dan sekalian, belajar beradab dengan ulama. Esok kita dibangkitkan dengan siapa yang kita suka. Dulu saya dah sebut kita akan dibangkitkan dengan siapa yang kita suka. Kalaulah di dunia ni kita sayang dengan ulama, sayang sungguh, orang kata kat ulama, kita rasa nak marah. Oh sayang sungguh. Mudah-mudahan esok kita dibangkitkan bersama ulama. Sekarang Nabi kata anta ma'al man ahbabta, kamu ni akan dibangkitkan dengan siapa yang kamu suka. Jadi esok kalau suka ulama, mudah-mudahan di akhirat bangkit dengan ulama. Esok kalau di padang mahsyar bangkit-bangkit tengok, Jennifer Lopez. Maknanya dunia dulu suka sangat artis tu. Obses dengan artis. Kalau besok bangkit-bangkit tengok siapa? Pemain bola orang putih ni. Beckham lah, walaupun tak apa nak main dah kan. David Beckham. Obses sangat tu. Sebab Nabi kata kamu akan dibangkitkan dengan siapa yang kamu suka dan sayang. So biar kita, perasaan kita ni suka dan sayang dengan ulama. Mudah-mudahan esok dibangkitkan dengan para ulama. Saya khawatir kebelakangan ini dia ada satu proses nak bagi nampak ulama ni tak perlu dapat tempat dalam masyarakat. Ulama ni hina. Tuan-tuan, proses ni sebenarnya dibuat oleh puak-puak Zionis ni. Zionis yang suka untuk merendahkan martabat ulama, yang sebenarnya Allah angkat martabat ulama. Kita selalu komplain, kita kata ni tok guru apa, ni tok guru politik semua, ni ulama apa, ulama bergabung dengan orang kafir. Engkau faham apa benda? Orang yang komplain ulama, komplain tok guru, rupanya baru mengaji Iqra' 3. Komplain ulama tu. Sebab tu saya selalu sebut, belajar ukur baju di badan sendiri. Betul tuan-tuan, hak komplain tok guru, komplain ulama, bukan ada ilmu pun. Komplain ulama, komplain tok guru, kita tanya ni, hak komplain tok guru ni, tanya usul fiqh berapa kitab mengaji ni. Dia tanya balik, dia sopik. Jahil rupanya. Ulama ni nak buat keputusan, dia bukan ikut kepala otak dia je. Ada syura dia, bincang para ulama, letak usul fiqh, qawaid fiqhiyah, fiqhul awlawiyat. Apa yang perlu didahulukan, apa perlu dikemudiankan. Banyak lagi yang diletak di hadapan untuk mendapat satu-satu keputusan. Sebab tu tuan-tuan, bila ulama buat keputusan, tak sama dengan cara kita berfikir. Sebab kita tak sampai level tu. Orang ni bila tak sampai level tu, dia nampak orang bodoh. Contohlah dulu kita darjah 1. Kemudian orang darjah 6. Dia kata 0 tolak 6 negatif 6. Betul tak? Hak kita darjah 1, kita apalah, kosong mana boleh tolak 6? Kosong nak tolak 6 macam mana? Kita nampak orang tu bodoh. Sebenarnya kita bodoh. Kita bodoh sebab kita tak sampai level tu. So kita anggap orang bodoh, padahal kita bodoh. Nampak tuan-tuan? Jadi kita ni duk komplain ulama, kita tak sampai level tu. Kita nampak ulama buat keputusan yang salah. Maka berhati-hati. Baik, tuan-tuan puan dan mas sekalian, Nabi suruh Allah suruh Nabi Ibrahim sembelih anaknya. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim buat persiapan untuk sembelih anak dia, Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail pun bersedia untuk disembelih kerana tahu itu adalah arahan Allah. Logik akal,
Boleh tak Nabi Ibrahim komplain pada Allah? Logik akal. Boleh. Nabi Ibrahim boleh kata, ya Allah, ni di negara Arab ni unta bersepah-sepah, kenapa suruh aku sembelih anak aku yang aku sayang ni? Logik akal Nabi Ibrahim boleh komplain. Nabi Ibrahim boleh komplain, ya Allah, ni kambing berjuta ada, kenapa suruh aku sembelih anak aku? Nabi Ibrahim boleh komplain. Sebab arahan Allah itu tak logik di akal. Kalau nak ikut akal, tak logik di akal kan? Sebab tu Nabi Ibrahim kalau nak komplain, dia boleh komplain. Tapi Nabi Ibrahim bukan itu sikapnya. Sikapnya sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Itu sikap orang beriman. Dia orang tak beriman ni banyak komplain, boleh ke undang-undang Islam ni? Nampak? Kalau kau fikirlah, ikut logik lah, undang-undang Islam ni kalau kita buat, dia main logik. Kalau dia ikut logik, no, Allah perintah sembelih anak, logik tak? Lagi tak logik. Tapi Nabi Ibrahim buat sebab ini perintah Allah. Sebab itu jangan ikut kepala otak kita je, seolah-olah kita lebih bijak pada Allah. Kan kita Asmaul Husna, salah satu nama Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Bijaksana Allah ni merangkumi segala-galanya, termasuk Allah memberikan satu undang-undang yang boleh menyelesaikan masalah umat manusia. Tapi kita ni boleh, kalau kita buat undang-undang Islam ni, boleh jenayah boleh turun ke? Kau tak yakin dengan Allah ke? Kau tak yakin dengan Allah ke? Ya. Maka tuan-tuan puas dan puan sekalian, dulu kan saya dah bagi contoh kan, antara kucing Parsi dengan ayam kan, saya buat perbandingan tu. Ada lagi contoh? Ada? Tak apalah bagi contoh kan. Kalau dah pun kita ulang lah. Otak kita ni bukan pandai sangat pun, tak cerdik sangat pun otak kita. Allah bagi otak ni, hak kita ni tak cerdik mana pun. Ni nak lawan Allah ni. Tuan-tuan tengok, bila Allah kata ayam ni halal makan, halal lah, tak payah ada komplain. Bila Allah kata kucing haram makan, haram lah, tak payah ada komplain. Sebab kalau nak ikut logik akal, macam kita ikut logik akal undang-undang Islam kan, kalau kita nak ikut logik akal, kalau ikut logik akal, antara kucing dengan ayam, mana lebih bersih? Kita ambil contoh ni lah, kita ambil contoh kucing Parsi tu kan. Kucing Parsi, kucing Parsi hak orang bela tu, biasa tengok ni dalam pertandingan tu, dalam TV tu kita tengok dia pegang kucing besar. Kita tengok lah, comel kucing pada tuan. Kucing tu, kucing tu besar tu. Kucing ni cara penjagaan dia, mahal. Ada orang bela sini, mahal. Dia ada sikat dia, dia ada shampoo dia. Kucing ni penjagaannya sangat rapi. Kucing ni bukan makan ikut suka macam kucing kampung. Kucing kampung boleh lah nasi basi makan, ikan semalam. Kucing Parsi tak makan macam tu. Kucing Parsi ni tu Friskies ada cop halal Jakim tu. Memilih. Kucing Parsi hak bela ni, lintas tikus depan dia muntah dia. Dia tu Allah, binatang apa tu? Tak makan dia tikus. Jaga sungguh, bagi mandi pun semua bersih kucing Parsi. Berbanding ayam kampung. Tuan-tuan kan balik kampung kan? Balik kampung tuan-tuan, lepas solat subuh kan, tuan-tuan buang kat laman rumah tu. Jangan dalam tandas, buang kat laman rumah. Elok cerah sikit tuan-tuan buka reban, 5 minit lesap ayam lesap. Betul tuan-tuan? Ayam ni makan apa je? Kalau ikut logik akal, mana bersih? Kucing Parsi ke ayam kampung? Kucing Parsi kan? Kau makan kucing Parsi lah. Ni ikut logik akal. Kenapa kau tak sembelih kucing Parsi? Bahkan ni akak-akak makcik-makcik ni, kalau kita bawa balik anak, tak sanggup dia nak pesiang tu, dia macam kucing. Tak sanggup dia nak pesiang tu. Kan duk teringat kucing. Sebab tu kalau ikut logik akal, kucing bersih, kau makan kucing kan? Sebab itu kita tak hebat mana pun, bila Allah kata ayam halal, halal lah.
Bila Allah kata kucing haram makan, haram, apa duk persoalkan? Bila Allah kata undang-undang Islam ni kena buat, kau buatlah. Dah banyak sunyi apa benda lagi, kan? Oh, kami tak nak buat, tu bukan undang-undang Islam yang sebenar, tu undang-undang kuat tu. Okey, tunjuk mana undang-undang Islam mana betul, jom kita buat sama-sama. Tak nak pula dah, duk main pau kita je, PAU, kan? Apa sudah memang clear. Baik, Allah Rabbi. Nabi Ibrahim juga pernah dicampak dalam api, kan, oleh Namrud, susulan daripada peristiwa yang patung campak dalam api ni, tuan-tuan. Api yang marak menyala ni, kemudian Allah ajar Nabi Ibrahim baca apa? Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah kata apa? Qul, katakanlah, ya nar, wahai api, kuni, jadikanlah pada aku, bardan wa salaman, sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Kan? Ini doa yang Allah ajar. Dan api yang fitrahnya panas membakar, api itu tidak menjadi panas dan membakar Nabi Ibrahim. Itu mukjizat yang Allah bagi. Yang ada orang dia guna ayat ni untuk ayat nak bagi tak panas lah, kan? Ayat baik apa? Tuhan Nabi keluar pada rumah tu, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kan? Biar hak baca ni orang beriman baru jadi, kan? Kita ni wa ja'alna berkuih mulut pun tak jadi, kan? Nampak JPJ, wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim, JPJ tak apa berhenti tapi aku baca doa lah.